Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada video kali ini saya akan tunjukkan anda bagaimana nak menjadikan words anda lebih bagus dan profesional. Jom kita teruskan. Tips yang pertama adalah alignment anda. Okey, maksud alignment ni adalah secara ringkasnya, contohlah artikel yang saya ambil daripada internet ni, kita select semua ni. Dan maksud elemen tu adalah kita punya kedudukan teks tu. Contohnya macam dekat sini, dekat left, yang ni dekat center, yang ni dekat right. Jadi maksud elemen ni, kita perlu tahu bahawa ada satu function ni namanya justify. Okey, maksud justify tu adalah, nampak tak tepi ni dia macam tak tersusun tau. Okey, dia tak tersusun. Jadi kita select semua. Kita nak bagi dia lurus cantik je. Okey, jadi kita tekan ini. Justify, nampak? Nampak? Dia dah lurus dah, cantik je. Jadi, bila apa-apa korang buat esei ke, teks ke yang begitu panjang dan kita nak bagi dia cantik lurus tu, tekanlah justify. Benda ni adalah antara benda yang crucial lah sebab dia nampakkan kekemasan dan profesional anda dalam words yang anda guna tu. Okay, kita juga boleh menggunakan justify dekat teks yang dalam table. Okay, contohnya dekat sini, contoh nota yang saya pernah buat dulu. Okey, jadi benda ni kita boleh justifykan semua ni. Okey, daripada kita pilih semua kan, boleh kita tekan ni. Tepi tu dia akan select semua. Kita tekan justify. Okey, nampak? Tak cantik dia susun tu. Kalau kita tekan yang tadi tu, kan dia tak cantik sangat. Dan yang gambar pun confirm lah dia akan gerak sekali kan. Benda ni kita boleh centerkan dia ke tengah. Okey, pergi ke tengah. Macam tu. Tips yang kedua ialah page break. Penggunaan page break ni memudahkan kerja kita dengan cepat. Okey, contohnya kita tengok balik dekat artikel yang saya copy paste tadi tu. Okey, page break tu, contoh kita nak asingkan benda ni, teks ni kepada page yang seterusnya. Jadi, dulu kita buat macam mana? Kita tekan enter banyak kali kan sampai dia ke page seterusnya tak? Okey, cantik memang cantik. Tapi apa masalah dia? Contohlah, saya copy ni dan saya pastekan dekat sini. Okey, nampaklah dia ada penggambar baru dekat page yang sama. Tapi apa jadi kat bawah ni? Dia dah lari dah daripada yang asal. Jadi dia macam tak cantik lah dan dia macam merimaskan kita lah nak buat banyak kali. Nak tekan back ni banyak kali kan. Jadi macam mana cara dia hilang? Mula-mula kita tekan yang P terbalik ni. Okey, benda ni apa dia sebenarnya? Dia macam nak tunjukkan spacing kita macam mana. Jadi kalau spacing kita nampak ni macam ni, dia akan efek lah. Selagi kita tekan enter banyak kali, dia akan efek ke bawah. Jadi cara untuk mengelakkan daripada page yang seterusnya efek kepada yang atas tu, okey. Jadi kita pandang balik spacing ni, backspace semua ni. Okey, jadi saya pandang yang tadi tu. Okey, cara dia ialah control enter. Nampak tak, dia akan tulis page break. Okey, dekat page break ni maksudnya page yang atas ni dia dah memisahkan dengan page yang kedua ni. Contohlah kita ambil macam tadi. Okey, copy ni dan kita enter dan pastekan dia. Tadi kalau sebelum kita enter banyak kali tu dia akan efek kan. Okey, apa jadi kalau kita dah page break? Dia dah kemas balik. So maksudnya kalau anda enter banyak kali pun dia tekan efek yang bawah ni. Okey. Okey, kalau anda kata ni nak buat apa ni kan? Okey, kita boleh je buang ni balik. Sebenarnya kita pun ada page numbering. Okey, maksud page numbering ni adalah kita nak letakkan page dekat setiap muka surat yang kita nak kan. Biasanya kita tekan apa? Macam biasalah kita tekan enter banyak kali. Sampai satu tahap tu, okey, kita tekan left, kita tekan satu. Lepas tu seterusnya tu tak? Nampak sangatlah tak profesional langsung. Okey, cara dia adalah senang je. Okey, kita pergi ke insert, kita pergi ke page number, tekanlah mana-manalah bottom of page. Biasanya ambil yang bawah ni lah, yang pen 3 ni. Dan dah ada automatic dia akan ada buat. Okey, jadi contohnya satu ni, dua. Kan dah ada. Tak percaya? Tekanlah control enter dan kita akan jumpa 3. Nampak tak? Automatic dia dah buatkan untuk anda semua. Jadi ini adalah antara benda basic yang perlu korang tahu untuk membuatkan kerja anda lebih profesional dan lebih cepat. Tips yang seterusnya ialah text style anda. Okay, maksud text style ni adalah dia ada banyak jenis. Antaranya dia punya font, size dan dia punya style yang lain lah.
Okay, contohnya kita tengok dekat artikel yang tadi tu. Okay, maksud saya tu adalah bila kita tengok dalam aspek font dia tu ataupun style dia, biasanya kita akan pakai yang formal, iaitu Arial ataupun Times New Roman. Okay, benda tu adalah antara formal font yang kita selalu guna lah. Dan saiz ni adalah antara 10.5 dan 12. Sebab penggunaan font style yang sesuai ni dia sangat membantulah. Contohnya, biasa kita pakai Arial kan. Dan kalau boleh semua teks yang kita guna tu gunakan Arial, jangan guna benda lain. Contohlah kita nak guna lain kan, kita pakai Calibri. Contoh kalau pakai Calibri, kita tulis tajuk dia, kita tulis Education Essay. Okey, lepas tu kita besarkan dia. Besarkan dia kan, lepas tu kita boldkan dia. Okey, jadi dia nampak kemas juga, tapi bila kita perhatikan betul-betul, dia macam tak kena lah. Sebab ni font lain, dan ni font pun lain. So macam tak begitu cantik. So kalau boleh biarlah semuanya sama. Kita kekalkan dengan font yang sama, iaitu Arial. Next tips ialah menggunakan shortcut keyboard. Okey, kenapa saya tekankan shortcut keyboard ni? Sebab dia akan memudahkan dan mempercepatkan kerja anda dengan baguslah. Jadi contohnya, kita tengok balik dekat kita punya. Okey, contohlah kita nak boldkan tulisan ini kan, betul tak? Okey, biasa kita tekan apa? Kita tekan ini, select ni, lepas tu kita tekan B, betul tak? Okey, mungkin kita rasa macam tak apalah, tekan je lah kan. Tapi kalau gunakan keyboard lagi senang. Contohnya, kita nak boldkan benda ni kan, tekanlah Ctrl B. Nampak? Senang je. Sebab apa senang? Contohlah ada perkataan lagi anda nak highlight kan. Contoh education, anda nak highlight, anda tekan Ctrl B. Kalau anda nak italickan dia pun boleh. Contoh ada perkataan yang tak tahu kan. Contohnya ni, anda nak tulis foundation stone ni. Okey, anda nak italickan dia, tekan Ctrl I. Biasanya kita pun boleh juga untuk underline juga. Underline kat sini, Ctrl U. Okey, jadi sebenarnya shortcut keyboard ni ada banyak lagi sebenarnya untuk menggunakan keywords ni. Tapi apa yang saya tunjukkan ni adalah antara basic yang kita selalu guna lah. Kita ada macam kontrol yang kurungan untuk HSIS. Ada yang untuk Ctrl Shift L ni untuk tukar dia punya justify ke tak. Dia ada banyak lagi jenis-jenis yang kita boleh tahulah. Okey, jadi saya akan sertakan link dekat description yang antara contoh shortcut keyboard yang kita boleh gunakan. Okey. Tips yang kelima yang paling penting adalah menggunakan paraphrase. Okey, paraphrase ni adalah untuk mengelakkan anda daripada plagiat. Sebabnya, biasalah kita bila buat assignment ke, buat kerja-kerja essay ke kan, kita selalu copy paste daripada internet. Tapi benda-benda macam ni, anda telah plagiat hasil kerja penulisan online. Jadi, untuk elakkan anda punya kerja itu dikira plagiat, anda boleh menggunakan paraphrase. Instead kita gunakan paraphrase sendiri jadi contoh perkataan kan, kita nak ubah dia satu-satu kan. Kita boleh gunakan cara mudah, iaitu anda pergi ke laman web quillbot.com. Okey, masuk quillbot.com tu. Quillbot.com ni sangat bantu. Contohnya, kita nak ubah dua perkataan ni lah supaya dia tak nampak sangat plagiat dia. Sebabkan ni kan artikel yang saya copy paste. Jadi kita Ctrl C untuk copy dan kita pergi ke Chrome. Okey, kita pergi ke Chrome dan kita pergi ke quillbot.com. Jadi kita dah jumpa kan. Dah tekan quillbot ni, kita Ctrl V untuk pastekan dia dan kita tekan quill it. Tunggulah dalam beberapa second, bergantung kepada anda punya ayat lah. Dan kita dah terjumpa. Okey. Nampak tak? Perkataan order-order ni dia dah ubah perkataan dia supaya kita tak nampak lah plagiat dia. Nampak tak? Dia punya part dari role kan, daripada yang people jadi individual. So dia nampak lah, dia dah ubah perkataan tu supaya dia tak nampak lah korang punya plagiat tu. Dia anda requill untuk buat menjadikan dia perkataan lebih cantik. Tapi saya tak suggestkan anda meniru bulat-bulat lah. Anda kena baca juga benda ni. Sebab kadang-kadang perkataan tu macam tak cantik dan tak sesuai lah perkataan tu digunakan. Jadi seeloknya anda buat ni untuk sebagai rujukan saja. Rujukan untuk anda mengubah dan untuk mencantikkan lagi tu adalah idea korang sendiri. Tips yang keenam adalah citation. Okay, citation ni maksudnya korang membuat references ataupun rujukan yang anda telah buat lah.
Contohnya macam buku, website, artikel yang korang tengok tu, korang letakkan rujukan dekat korang punya hasil kerja dokumen korang tu. Supaya nampak lah yang korang ni membaca, membuat kajian tentang esei dan karangan yang korang buat tu lah. Contohlah ini saya punya artikel yang saya buat tadi tu kan. Saya copy paste ni. Jadi saya nak cited kan saya punya ini kita punya artikel ni, saya nak cited kan dia. Kita nak bagi references. Secara formalnya kita menggunakan APA format. Okey, contoh kita nak cited kan essay ni, kita pergi ke kurang balik dan inilah contoh URL yang saya bagi tadi tu. Sekarang ni saya nak copy link ni, Ctrl C, dan kita search Google Citation Generator. Okey, jadi kita tekanlah citation machine ni, saya pakai yang ni lah biasanya. Create citation, tekan. Dan kita ambil lah website, biasanya kita ambil website lah. Okay, jadi kita pastekan balik dan search. Select your source, bisa satu je lah, tekanlah site. And then dia dah jumpa lah automatically artikel title, URL, website title dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang dia website ni dia tak ada, maksudnya dia punya penulis lah. Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Kalau dia suruh masukkan, kalau tak ada tak payahlah. Sebab dia memang kadang internet ni dia tak tunjukkan siapa penulisnya. Ni complete citation. Okay, benda ni adalah berbayar tapi biasanya kita tunggu ad free lah. Bila kita nak buat references, kita ada jumpa tau dia punya ni. Ada space ni. Jadi kita copy bibliography citation, kita tekan. Okay, jadi dia dah copy. Kita pergi balik ke dokumen yang kita dah buat dan kita pastekan dia. Dah settle. Alright, jadi nampak tak bila kita buat references dia automatically akan ada ruang. Dan bila kita buat reference juga, sebenarnya tak perlulah korang membuat number contoh satu kan. Tak perlu, dia macam tak cantik dan tak tambah formal pun. Okey. Dan benda yang biru ni pun korang kena buang. Kita tekan dah ni. Colorkan dia hitam. Dan buanglah dia pun underline. Tekan Ctrl U. Settle. So nampaklah korang punya citation tu dan nampak rupanya pelajar ni ataupun orang ni ambil daripada website ini. Okey. Dia dah automatically dalam bentuk APA format. Sebenarnya boleh juga dalam bentuk buku. Dia dah ada tadi, korang search balik tu dan korang bawa balik. Dan sebenarnya korang akan tahu benda ni pun, words ni pun dia pun ada punya reference dia lah. Nampak tak style insert citation enggak? Boleh. Tapi saya tak tunjukkan kepada anda ni sebenarnya sebab kita kena automatically masukkan. So leceh lah kat situ. Jadi tips yang terakhir adalah save as PDF. Sebabnya ini adalah antara common sense yang korang kena tahulah. Sebabnya biasanya kalau korang nak print, janganlah sesekali korang edit dalam tu juga. Dia nampak tak kemas lah. Sebabnya bila korang buat macam tu, kadang-kadang version dekat kedai printer adalah berbeza dengan dekat yang kita dah terbuat. Jadi kadang bila kita try edit tu, dia akan hilangkan korang punya font, tulisan tu lah. Dia macam tak tally lah, kadang susah tak jadi kan. Jadi untuk memudahkan kerja korang tu, datang kedai printer, just teka print, pergi ke file, kemudian kita tekanlah export dan create PDF. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan 7 tips basic yang anda perlu tahu. Saya harap agar video ini sangat bermanfaat kepada pelajar-pelajar yang baru nak masuk ke universiti ataupun yang sudah masuk universiti dan kepada sesiapa sahaja yang baru beginner dalam Words ni. Dekat video ni juga saya letak link description mengenai Microsoft Word yang saya jumpa dekat Twitter. Jadi anda boleh lihat dan baca secara manual lah untuk mendapatkan lebih banyak maklumat lanjut tentang Microsoft Word ini. Okay, diharapkan agar video ni korang dapat share kepada orang lain supaya benda ni akan jadi common sense kepada pelajar-pelajar dan orang lain. Okey. Jadi itu sahaja daripada video saya kali ini. Jika anda rasa menarik, sila subscribe channel YouTube ini dan tekan like dan tekan bell notification untuk menekan video seterusnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.